Kementerian Kesihatan kenal pasti 400 fasiliti kesihatan daif di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Bakal dibaik pulih dan dinaik taraf secara berperingkat. 400 fasiliti kesihatan daif di seluruh negara telah dikenal pasti. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata perkara tersebut telah dibawa kepada Kementerian Kewangan untuk mendapatkan kelulusan peruntukan. Ketika ini, 112 fasiliti kesihatan daif di Terengganu telah mendapat kelulusan peruntukan untuk dibaik pulih. Ia merangkumi klinik kesihatan, klinik desa dan klinik pergigian. Projek menaik taraf dan baik pulih akan dimulai dengan 58 fasiliti klinik kesihatan dengan peruntukan RM8.9 juta. Sehingga kini 21 klinik kesihatan telah siap dinaik taraf dan 36 projek lagi akan diselesaikan hingga hujung tahun ini. Manakala baik pulih dan naik taraf 54 klinik kesihatan lagi akan dilaksanakan pada 2024 dan 2025 secara berperingkat. Sehingga akhir tahun ini ada lagi penjimatan, so jumlah itu mungkin akan bertambah. Ya, sebab saya dah sebut tadi 3 kategori yang kita masukkan dalam klinik daif tadi kan. Biasanya kita akan bila permohonan diminta, so permohonan tu akan melihatlah apa yang nak diperbaiki lah. So dalam kategori-kategori yang kita nak baiki tu ada penjimatan, mungkin itu prosedur perolehan lah, dia kena letak cap dia lah. So bila on the ground itself ada penjimatan. Dalam perkembangan sama, KKM turut meluluskan RM200,000 bagi menaik taraf sistem elektrik di 4 klinik kesihatan di Terengganu. Ini termasuk klinik kesihatan seberang Takhir dan Bukit Tunggal. RM150,000 lagi melibatkan pembelian peralatan perubatan untuk kegunaan semua klinik di seluruh negeri ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merasmikan mini karnival usahawan desa KUD di Dataran Aman Jaya Mall Sungai Petani Kedah. Mini KUD berlangsung 3 hari sehingga esok. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Firdaus Mokhtar di lokasi. Daus. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio Angkasa Puri di sana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kini saya berada di program Sentuhan Kasih Desa di Kedah. Mini Karnival Usahawan Desa KUD di Dataran Aman Jaya Mall Sungai Petani Kedah. Dan ketika ini untuk makluman semua, Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim telah pun tiba di Mini Karnival KUD ini pada pukul 12.20 tengah hari ini diiringi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahimidi yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Mengenai program karnival ini telah pun dan ketika ini dirasmikan oleh Perdana Menteri yang sedang membuat ucapan di belakang saya ini. Dan mini KUD ini selama 3 hari 2 malam, bermula semalam dan berakhir esok, sebanyak 6 agensi di bawah KKW dengan disertai oleh Mara, Rizda, Kemas, Felcra, Kedah dan Perda. Dan ini menyasarkan jualan kira-kira RM200,000 dengan dijangka kehadiran 10,000 pengunjung di Kedah ini. Pelbagai program turut diadakan, antaranya lebih 100 usahawan sertai mini Karnival KUD ini dari kategori makanan dan minuman, fashion, kecantikan, kesihatan, kraftangan dan produk kesihatan. Di masa yang sama, pelbagai aktiviti menarik turut diadakan, antaranya servis motosikal secara percuma, gunting rambut, mini dan piting zoo, selawat perdana pada malam ini, pertandingan e-sport, dam ular, master chef, termasuk mini studio Kedah FM turut berada di sini dan termasuk juga cabutan bertuah diadakan. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan terkini di mini karnival usahawan Desa KUD Sungai Petani ini yang telah pun kini dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim. Dan kepada orang Kedah, hampa jangan lupa mai kat sini pelbagai program yang turut diadakan. Kembali berarakan setugas di studio Angkasa Puri di sana. Silakan. Baik, terima kasih Daus.
Belanjawan 2024 dijadual dibentang di Parlimen pada 13 Oktober ini. Kementerian Kewangan akan meneruskan sesi libat urus belanjawan 2024 secara fizikal dan dalam talian bagi mendapatkan input pelbagai pihak untuk sesi pembentangan tersebut. Apa yang akan berlaku selepas ini, dua timbalan menteri, saya dan YB Steven akan meneruskan libat urus belanjawan dalam skala yang kecil, terbahagi pada dua. Yang pertama mengikut topik-topik dan tajuk-tajuk pilihan, misalnya dari segi pendidikan, perumahan, kos sara hidup, ya, mengenai kesihatan, mengenai teknologi hijau, tajuk-tajuk yang kita pecah-pecahkan antara saya dan YB Steven. Dan kami juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapatkan pandangan-pandangan daripada pihak negeri. Pada awal tahun ini misalnya untuk bajet 2023, saya sempat pergi ke negeri Selangor, negeri Sembilan, Perak, Johor. YB Steven pergi ke Pulau Pinang. Kali ini ada lebih masa, kami akan bahagikan negeri-negeri untuk kita dapatkan maklumat lanjut, pandangan-pandangan. Bila bercakap kepada media selepas menghadiri sesi libat urus belanjawan Madani 2024 bertemakan Memperkasa Malaysia Madani di Putrajaya semalam, sesi berlangsung lebih 2 jam turut dihadiri lebih 150 individu, pelbagai kementerian dan agensi serta pemain industri. Sementara itu, peserta sesi libat urus belanjawan 2024 menyambut baik platform yang berkongsi input kepada kerajaan sekaligus memberi keyakinan kepada pelabur asing untuk terus memacu pelaburan di Malaysia. Kita menyambut baik keterbukaan khususnya Ahmad Mohamad Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang mengalukan input daripada industri player, khususnya mengenai perkara-perkara yang pada pandangan mereka perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Dan sampai itu dengan pengumuman-pengumuman yang telah pun dibuat tadi dalam ucapan pembukaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, kita lihat arah tuju yang akan dibawa oleh kerajaan untuk pada masa hadapan, khususnya dalam konteks penyediaan bajet untuk tahun 2024 yang akan datang. Well, I think this is a very good program for the Japanese, investors. The idea of Malaysia, the invest Malaysia, is very, very important. The Japanese company are going to keep on investing. Kerajaan Negeri Sembilan menubuhkan unit hal ehwal bukan Islam. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata penggal ini adalah yang pertama kali menubuhkan unit tersebut. Dalam tempoh 5 tahun ini baru ada. Kita bantu pelajar-pelajar. Kita berikan peruntukan khas untuk sekolah-sekolah. Sekolah SJKC, SJKT dan sekolah swasta yang melibatkan cuma high school di Seremban, di Lukut, di Polisen. Kita bagi peruntukan yang besar setiap tahun. Kerana apa? Kita nak lihat anak Melayu, anak Cina, anak India, anak kita. Dan kita berharap dengan adanya program-program ini dapat membantu pembangunan negeri. Masyarakat bukan Islam turut berpuas hati apabila menerima kebajikan yang saksama. Ya, pandangan saya sungguh gembira dan saya dapat lihat kebanyakan peruntukan diturun di bawah SJKC, SJKT Tamil dan rumah bukan ibadat Islam dan sebagainya. Saya memang berpuas hati atas kepimpinan beliau. Contohnya, peruntukan untuk sumbangan untuk IPTA dan IPTS, kerajaan negeri ini tidak mengira kaum. Semua akan dapat dan
Dia sangat penting sebab kita bila dapat peruntukan ni actually ramai yang dapat faedah sebab ada semua kaum ada dia punya orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk kesihatan, kehidupan yang selesa. So bila ada peruntukan macam ni, dia jadi something yang semua orang boleh benefit. So I think it's a very good thing. Ini memang satu pelaksanaan yang mempadukan perpaduan masyarakat dan yang bagi pihak kami merasakan keperluan kami ataupun keperluan kami juga diambil berat oleh kerajaan. Itu adalah satu langkah yang baguslah. Expo Institusi Pendidikan TVET at KKW 2023 Medan mempromosi program latihan kemahiran dalam pelbagai bidang TVET. Ia ditawarkan agensi dan institusi pendidikan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. 280 institusi pendidikan menyertai program 3 hari yang bermula 14 Julai sehingga Ahad ini di Bertam Square Kepala Batas menyasarkan 100,000 pengunjung. Wartawan Hanisma Ismail ada butirannya. Ingin lari daripada stigma masyarakat yang menganggap TVET sebagai bidang kedua, KKDW ambil inisiatif memperkenal dan mempromosi kesedaran supaya dapat menarik minat seterusnya meningkatkan pengambilan pelajar baharu. TVET kini setanding bidang akademik lain dengan adanya program TVET berimpak tinggi. Dari segi kebolehpasaran, pelajar-pelajar TVET ini memang mencapai sehingga 92% ke ini. Kerana mereka ini mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan. Ada dua perkara yang mereka ada kalau kita banding dengan aliran-aliran biasa. Dan kemudian kalau kita lihat pada hari ini juga, melalui kemahiran yang mereka ada itu, mereka boleh gunakan untuk menjadi usahawan. Dan banyak sebenarnya sukses story yang mana mereka yang mempunyai kemahiran dalam bidang TVET ini hari ini berjaya menjadi usahawan yang pendapatannya tentu sekali orang kata lebih. Saya dapat mencongkilkan saya punya bakat. Saya dapat mencongkilkan saya lebih banyak lagi pengalaman saya dalam bidang kemahiran. Planning saya untuk menjadi usahawan yang berjaya. Kita dapat banyak peluang seperti kita boleh buat bisnes sendiri, kita boleh buat usahawan sendiri. Sebagai contoh, saya sebagai student mekatronik mempunyai banyak ilmu mengenai IoT, mengenai robot. So dari situ saya boleh mengaplikasikan dalam bisnes-bisnes ataupun saya boleh menjual di industri-industri tertentu. Saya belajar berkenaan dengan kereta banyak dalam bawah enjin. Baik pulih kenderaan lah. Lepas ni saya akan tunggu tawaran lah. Sebelum saya keluar ni ada tawaran lah. Dalam seminggu lagi saya akan kerja. Saya akan cari ilmu lah dalam 5 tahun ni. Lepas tu saya akan buka bengkel kereta. Bidang TVET terbukti melahirkan ramai graduan yang mempunyai peluang pekerjaan yang cerah selain mewujudkan ramai usahawan TVET. Kalau kita ada kemahiran, so kita dapat jimatkan kos, kita boleh DIY. Sebab saya memang jalankan kempen DIY je. So, jadinya kemahiran memang sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat sampailah kita mati. Saya dulu belajar di Giat Mara Malaysia, maksud di Giat Mara Segamat, Johor. Dalam bidang aircon dan juga penyejuk penyaman udara lah. Sekarang kita dah jadi usahawan civil aircon, mesin basuh dan juga mesin sejuk lah. So banyak dia punya technical side ni saya banyak belajar TVET dan saya olah dia dan gunakan platform ni sebagai untuk jadi seorang usahawan lah sekarang ni. Kepada adik-adik saya nasihatkan supaya berkecimpung lah dalam bidang TVET ni dan belajar bersungguh-sungguh kerana ada manfaat yang banyak dan ada peluang yang potensi yang tinggi dalam TVET yang government sediakan, kerajaan sediakan ni kepada kita. TVET kini dapat melonjakkan keberhasilan modal insan berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal dan vocational. Sekaligus ia membuka peluang pekerjaan serta melahirkan lebih ramai usahawan TVET. Hanisma Ismail, RTM.
Penantian lebih 50 tahun bagi 39 keluarga di Kampung Calin dan Kampung Dusun Umbut, Cenah Jelebu untuk mendapatkan bekalan elektrik berakhir. Kediaman mereka menerima bekalan tenaga tersebut pada 4 April lalu. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Nur Julizan Muhammad Zain. Menggunakan lampu solar dan generator menjadi kebiasaan mereka selama ini. Penduduk yang rata-ratanya menjalankan aktiviti pertanian ini mendapat sinar baharu selepas memperoleh bekalan elektrik. Mereka mula mencuburi bidang perniagaan dengan membuka gerai makanan dan kedai runcit secara kecil-kecilan. Kebanyakan mereka begitu. Daripada pertanian, kita pun tak terfikir. Kampung satu ketika dulu memang asasnya adalah pertanian. Tapi sekarang ni mereka dah boleh menjadikan satu produk yang baru. Selain daripada pertanian, mereka boleh buat kedai runcit, kedai minuman teh dan sebagainya. Menjadi ekonomi mereka lagi bertambah lah. Bagi penduduk Azman Azmi, 62 tahun, 45 tahun menduduki Kampung Caling, beliau amat bersyukur dan gembira menerima bekalan elektrik yang sempurna. Rasa sangat gembira lah kerana setelah mendapat bekalan elektrik ni, dapatlah kami tambah pendapatan dengan membuka warung kecil di tepi jalan ni, kerana dengan bekalan elektrik lebih memudahkan. Sebelum ni kita terpaksa beli air batu dengan kos yang tinggi untuk menyimpan barang-barang. Jadi sekarang dah boleh beli peti sejuk sikit, boleh simpan barang. Jadi memudahkan kerja-kerja kita lah. Ramli Muhammad, 70 tahun dan isteri Mazna Ahmad, 68 tahun, gembira lilin, pelita dan lampu minyak tanah bukan lagi sebahagian daripada kehidupan mereka. Bila ada elektrik ni terang bendang, jadi anak-anak balik tu kira sukalah kata rumah terang. Makanan pun. Jadi bak kata kalau makanan tu kita simpan dalam fridge pun bak kata tak ada lama bazir. Kalau dulu tu kita nak beli ikan dalam sekilo pun kita was-was nak simpan kat mana. Takkan nak simpan dalam dalam peti kabus ataupun tok air batu. Berapa hari boleh, berapa jam boleh tahan. Kan? Jadi alhamdulillah lah, syukur. Sejak dah ada api ni. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, selain Kampung Calin dan Dusun Umbut di Jelebu, projek bekalan elektrik luar bandar BELB, sambungan talian grid turut membabitkan 16 rumah di Kampung Sungai Mahang Nilai. Sehingga kini, 99.9% kawasan membabitkan kediaman penduduk di Negeri Sembilan telah menerima bekalan elektrik termasuk menerusi projek BELB. TNB, Kementerian Kemajuan Luar Bandar atas usaha memastikan bahawa masyarakat di Negeri Sembilan bukan sahaja di bandar tetapi di luar bandar menerima bekalan elektrik, dan ini merupakan satu perkara yang amat baik dan pastinya mereka amat menghargai peranan yang telah dimainkan oleh pihak Kementerian Kemajuan Luar Bandar yang dapat membantu mereka mendapat kemudahan yang memang wajib dalam kehidupan kita sekarang, iaitu bekalan air, bekalan elektrik dan komunikasi. Buat julung kalinya, penduduk di Kampung Dusun Umbut dan Kampung Calin Cenah ini menerima bekalan elektrik sempurna menerusi projek bekalan elektrik luar bandar sambungan talian grid Semenanjung Malaysia. Kejayaan ini turut menyumbang kepada pelaksanaan 99.9% rumah di Negeri Sembilan kini dilengkapi dengan bekalan elektrik termasuk menerusi projek bekalan elektrik luar bandar. Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. Benarkah wujud kartel di sebalik kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE di hutan simpan Bukit Enggang, Sik Kedah seperti didakwa seorang aktivis masyarakat di negeri berkenaan?
Mahathir Abdul Hamid yang juga pengerusi Yayasan Jariah Malaysia yakin kejadian kecurian REE itu melibatkan satu sindiket yang besar dan menggesa siasatan lebih menyeluruh dijalankan. Kalau kita tangkap bilis saja, Jerung kita tak tangkap, yakin dan percayalah bahawa satu hari Jerung ni dia akan meneruskan lagi agenda dia. Jadi kalau mudah fahamnya, kalau kita tak bantras daripada pucuk sampai ke akar umbi, bermakna dia akan ada lagi masalah lain yang akan timbul. Mengulas laporan polis yang dibuat beliau mengenai kecurian REE di Bukit Enggang setahun lalu, Mahathir mendakwa kerajaan negeri seolah-olah tidak serius dalam menyelesaikan isu tersebut. Bila tidak ada tindakan yang tegas, dia akan menimbulkan persoalan di hati rakyat. Saya bercampur dengan masyarakat, ramai di kalangan masyarakat di bawah ni duk tanya saya, kenapa kerajaan negeri tak tegas? Seolah-olah macam benda ni tak penting. Beliau turut mengesyorkan supaya Majlis Keselamatan Negara MKN mengetuai siasatan kecurian nadir bumi di Bukit Enggang. Bagaimana kita lihat isu di Bukit Malut Langkawi, kerajaan boleh meletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara. Kalaulah isu REE ini susah sangat nak diselesaikan, saya rasa adalah lebih baik kerajaan meletakkan isu REE di sini di bawah Majlis Keselamatan Negara. Mudah-mudahan dengan adanya tindakan yang tegas yang sebegitu, rakyat akan merasa lega lah. Beliau berkata demikian di SIK Kedah semalam. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Salih dalam satu sidang media berkata polis membongkar kegiatan pemerdagangan manusia dan kecurian sumber REE di Bukit Enggang selepas menahan 9 individu hujung bulan lalu. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 4 lelaki warga Myanmar dan 5 warga tempatan berusia antara 22 tahun hingga 60 tahun. Turut dirampas 4 guni setengah berisi bahan mineral yang diikat dan disyaki REE seberat 99 kilogram. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Apa? Ingat bekas atlet Jim Rama tak boleh baca berita? Saksikan saya, Afrita Nasril dalam Stadium RTM 15 dan 16 Julai ini. Aksi Liga Super Malang terus menimpa Kelantan FC apabila dibelasah Johor Dr. Azim jadi T05 di laman sendiri di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru malam tadi. Keputusan itu menyaksikan The Red Warriors terus terperosok di dasar Liga selepas hanya mengutip 4 mata daripada 16 perlawanan. Harimau Selatan membuka jaringan pada minit ke-9 hasil rembatan luar kotak penalti Fernando Forestieri menewaskan penjaga gol tuan rumah. Tandukan Oscar Arribas pada minit ke-23 meletakkan JDT di hadapan sebelum Forestieri berjaya menghidu peluang di hadapan pintu gol lawan untuk menambah gol ketiga pada minit ke-60. Kecuaian pemain Kelantan mengundang padah apabila JDT menyumbat gol keempat menerusi Baxon da Silva. Pemain gantian Muhammad Akhyar Rashid menoktahkan kemenangan Harimau Selatan dengan gol kelima pada minit ke-77. Keputusan itu menyaksikan JDT melebarkan rekod tanpa kalahnya dalam saingan Liga musim ini daripada 17 perlawanan berturut-turut. Sementara itu di Alostar, Kedah Darul Aman, KDFC mengutip mata penuh hasil kemenangan 3-1 ke atas Kelantan United FC. Pemain import skuad Kenari Ifedayo Olusegun terus garang apabila meledak 2 gol pada minit ke-54 dan 74. Gol ketiga diperoleh menerusi sepakan deras Amir Bek Zora Boyf pada minit ke-86. Pasukan pelawat pula memperoleh gol sagu hati menerusi Ismail Akinadi sebelum permainan tamat. Kemenangan itu membolehkan anak buah Nafuzuddin kini menyamai pungutan 34 mata Selangor dan Pahang dengan kedua-dua pasukan berkenaan akan beraksi malam ini.
secara solo. Seramai 332 bekas atlet telah menerima manfaat dari skim bantuan khas Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB sehingga bulan Jun lepas. Presiden YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid berkata ia melibatkan bantuan berjumlah lebih RM270,000. Daripada jumlah tersebut, 11 bekas atlet menerima bantuan khas khairat kematian ahli dan pasangan mereka. Selain itu, peruntukan tersebut juga merangkumi manfaat rawatan perubatan. Bagilah kita di YAKIB sentiasa menghargai, memprihatin kepada bekas atlet dan juga kepada keluarga mereka yang kini kita telah pergi ke tahap yang begitu kritikal di mana ramai bekas-bekas atlet kita menjalani perubatan, ada yang kritikal, ada yang kanser dan sebagainya. Beliau sebelum itu menyerahkan bantuan khairat kematian untuk waris dua bekas atlet negara iaitu Allahyarham Safaruddin Muhammad Zain dalam sukan berbasikal serta Allahyarham Rahim Muhammad bersepak di Seberang Jaya. Turut hadir menyampaikan bantuan tersebut ialah Setiausaha Sulit kepada Timbalan Menteri Belia dan Sukan Amar Afiq Harun. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuhi harapan dan Assalamualaikum.